Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dalam konteks perbincangan hari ini, kita akan membicarakan Islam dan pengurusan. CT263 iaitu berkaitan tentang takhtid dan juga tanzim, ya, yang merupakan bab yang ke-9 dan juga yang bab yang ke-10. Kita bincang sekaligus. Okey. Bila kita bercakap tentang takhtid, tanzim, qiyadah dan juga wiqayah, ia merupakan fungsi di dalam pengurusan itu sendiri dan sekaligus merupakan item-item yang menjadi aplikasi terhadap perbincangan dalam pengurusan itu. Okey, pertama kita akan bincangkan takhtid. Dia ada kaitan dengan PLOC, iaitu Planning, Leading, Organizing, Controlling. Tapi dalam konteks CT263 kita bincang dalam istilah yang lain iaitu takhtid, tanzim, qiyadah dan juga wiqayah. Kita akan bagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ini kita akan bincangkan iaitu takhtid dan tanzim sahaja. Dalam mana kita membincangkan takhtid ataupun planning, dia banyak perbincangan dia, tetapi saya menghad perbincangan kita dalam 6 konteks perbincangan sahaja. Pertama iaitu disebut sebagai blueprint. Apa yang dimaksudkan sebagai blueprint? Blueprint ni boleh dikatakan sebagai plan suatu pembangunan ataupun satu jabatan itu sendiri secara terperinci, iaitu dikatakan plan terperinci. Kalau kita menggambarkan sebuah rumah, maka ia dianggap sebagai plan sebuah rumah itu sendiri. Maknanya kita tahu apa yang ada di sebuah rumah itu sendiri. Maknanya kalau kita bercakap dalam konteks pengurusan, kita akan tahu apa yang akan kehadapan itu sendiri. Maka blueprint itu merupakan gambaran keseluruhan daripada awal hingga akhir dalam proses kita memahami dalam konteks sebuah pengurusan ataupun pentadbiran sebuah organisasi ataupun sebuah syarikat ataupun apa jua konteks dalam perbincangan sebagai sebuah organisasi yang mempunyai kepimpinan. Itu yang poin penting yang mana kita akan mengetahui selok belok sebuah organisasi itu berdasarkan lakaran-lakaran kasar tentang plan pembangunan yang kita akan rincikan itu sendiri. Okey. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua iaitu kita memfokuskan kepada yang disebut sebagai plan strategik. Okey, apa yang dikatakan plan strategik itu? Plan strategik ialah perancangan yang menentukan arah hala tuju organisasi dalam jangka pendek ataupun jangka masa panjang dengan menyoal dan mencari jawapan itu sendiri dalam konteks teori 4W1H. Apa 4W? What, where dan sebagainya. Yang last sekali, how. Okey. Dan ini yang kita kena faham bahawa dia dilakarkan dalam konteks menyeluruh itu sendiri. Maknanya dalam konteks jangka masa pendek yang insya-Allah kita akan bincangkan sebelah sini, iaitu jangka masa pendek yang biasanya akan dibincangkan pada performance 3 bulan semasa dalam tahun yang disebutkan itu. Tetapi dalam konteks jangka masa panjang, kita akan bincangkan secara sama ada 3 ataupun 5 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 10 tahun. Tetapi untuk konteks sekarang ini, dia tidak relevan lagi. Dan akan mencari ataupun melihat apa purpose ataupun tujuan sesebuah kerja yang ataupun target yang disasarkan. Contohnya, target A ataupun kerja A akan menghasilkan target A ataupun mendapat keuntungan daripada pulangan ataupun modal yang diungkapkan dalam projek A itu sendiri. Nah, ini yang kita akan detailkan biasanya dalam konteks sebuah jadual yang besar sehingga kita dapat memastikan daripada apa kerja dia, apa plan dia, apa modal dia dan sebagainya akan dirincikan dalam konteks perbincangan dalam yang disebut sebagai plan strategik ini. Dan sekaligus dia katakan adanya pelan tindakan. Pelan tindakan akan dibuat selepas pelan strategik ditetapkan. Maknanya apa action yang kita lakukan selaku dikatakan sebagai gerak kerja yang kita lakukan untuk kita melihat sama ada strategi yang kita lakukan itu berkesan ataupun sebaliknya. Kemudian bila mana kita bincangkan takhtid ini juga, maka kita juga akan membincangkan tentang membuat keputusan, decision making. Membuat keputusan ini ialah satu tindakan yang diambil secara sedar
dari pelbagai alternatif dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Maknanya apabila kita membuat sesebuah keputusan itu, keputusan itulah tepat berdasarkan apa yang kita lihat dalam pelan-pelan yang kita atur itu tadi. Maknanya keputusan itu bukanlah keputusan yang hanya memberi bayangan sahaja, tetapi tidak membuat satu kajian yang menyeluruh, iaitu apa yang andaian-andaian yang logik yang akan dihasilkan mulai keputusan-keputusan yang telah kita tetapkan itu tadi. Sebab itulah dalam konteks ini top management ataupun pihak atasan perlu melihat apa-apa sahaja kekuatan dan kelemahan, apa sahaja ancaman dan peluang yang ataupun ruang yang ada untuk memastikan bahawa keputusan yang dibuat tadi tidak meleset. Bahkan dia memberi pulangan yang baik, sama ada yang dikatakan servicing ataupun juga keuntungan daripada perolehan-perolehan yang kita bentuk dalam yang kita katakan sebagai contoh dalam bentuk bisnes, kita menghasilkan keuntungan yang besar sebagai misal. Maknanya keputusan yang kita buat tadi dia tepat. Bukannya keputusan yang istilahnya istilah Indonesia disebut sebagai sembrono, sesuka hati, tidak. Tapi dia membuat keputusan berdasarkan andaian-andaian yang logik setelah mengambil kira, menganalisa kekuatan-kekuatan yang ada, sama ada kekuatan modal, kekuatan sumber manusia, kekuatan aset dan sebagainya, sehingga menjamin bahawa keputusan yang dibuat adalah tepat. Okey, seterusnya kita juga membincangkan perkara yang disebut sebagai penyelesaian masalah. Dalam rancangan ini, kita harus juga memikirkan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ataupun disebut sebagai problem solving. Dalam konteks pembincangan problem ini, ada 3 kaedah paling tidak. Pertama, menyelesaikan masalah dengan kita mengambil pandangan pakar, expert di dalam bidang yang kita buat tersebut. Maknanya kita mengambil kira pandangan orang yang arif tentang hal yang kita nak buat tersebut. Jadi dengan rujukan yang kepada pakar tersebut, dengan harapan maka apa yang kita rancang itu tercapai dengan paling tidak mencapai tahap 95%. Sebab adanya bantuan daripada pakar itu sendiri. Kemudian yang kedua yang biasa dilakukan dalam konteks kilang yang besar seperti kilang Sony dan sebagainya, mereka melaksanakan penyelidikan. Contohnya kenderaan, bagaimana nak membina prototip kereta Toyota sebagai misalnya. Sudah ada prototip kereta Toyota, contohnya sekarang ini ada prototip kereta yang boleh terbang. Ini bukan satu mimpi, sebenarnya dah dihasilkan prototip tersebut. Tapi untuk merealisasikan belum tiba dan masanya lagi. Tetapi prototip itu sudah ada, tetapi dengan cara penyelidikan. Sebab itulah penyelidikan amat penting, terutamanya kepada kilang-kilang yang besar, yang perusahaan-perusahaan yang besar. Kemudian yang ketiga iaitu melalui keputusan sebuah mesyuarat. Itu paling tidak untuk menyelesaikan sebuah masalah melalui keputusan mesyuarat. Okey. Seterusnya, dalam konteks tahdid ini juga dibincangkan tentang yang disebut sebagai jangka masa pendek dan juga masa panjang. Jangka masa pendek di sini tuliskan iaitu biasanya pada bulan Mac, Jun, September dan juga November. Ini dikatakan pengukuran terhadap jangka masa pendek dalam tahun semasa. Dan jangka masa panjang pula dia akan diukur dalam konteks 3, 5 ataupun 10 tahun. Tapi sekarang ini 10 tahun tidak relevan sekali sampai sekarang ini. Jadi ini yang kita melihat bagaimana perancangan strategi itu dapat didasari dengan tempoh masa yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir dalam perbincangan tahdid ini juga membincangkan tentang benchmarking ataupun penanda aras. Maka sesebuah organisasi yang masih membangun, dia akan membuat penanda arasan ataupun benchmark terhadap organisasi-organisasi raksasa ataupun dengan organisasi yang berkemampuan tinggi, yang mempunyai impak yang tinggi. Maka dia akan membuat satu penanda arasan, sasaran-sasaran yang akan dihasilkan berdasarkan penanda arasan yang dibuat terhadap organisasi-organisasi yang wah, yang hebat dan yang mantap. Kemudian
kita beralih kepada pembincangan yang seterusnya. Setelah kita membincangkan tahdid tadi, kita akan membincangkan yang namanya tanzim. Okey. Pertama, kita akan bincangkan tentang apa arti visi. Visi itu boleh ibaratkan sebagai dream ataupun impian. Bagaimana mencapai sesuatu hasrat tersebut. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai misi. Bila kita bercakap tentang misi, boleh istilahkan sebagai how to achieve the vision ataupun bagaimana cara untuk kita mencapai visi yang kita harapkan itu tadi. Contohnya kita nak mencapai result pada SEM ini 3.5 ke atas. Bagaimana cara untuk kita nak dapat mencapai vision 3.5 above itu sendiri. Okey. Kemudian yang ketiga yang disebut sebagai objektif. Objektif inilah yang dikatakan down to earth. Berpijak di alam nyata. Kalau tadi visi dan misi masih lagi di awangan, masih dalam alam impian, tetapi objektif adalah matlamat ataupun tujuan, maka dizahirkan dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang ada. Contoh dalam konteks pembelajaran, maka kita target mana result kita yang dapat A, yang berpotensi dapat, kita kalkulatkan ini A, ini A, ini A, ini A, dan sebaliknya ada satu lagi B, maka kita akan dapat result yang kita nak target ataupun kita sasarkan. Kemudian yang seterusnya yang disebut sebagai fungsi. Apa maksud fungsi? Iaitu melaksanakan suatu kerja melalui sumber organisasi, iaitu sumber manusia, kewangan, bahan mentah dan juga modal ke arah mencapai matlamat objektif yang ditetapkan secara cekap dan berkesan. Makna di sini apa? Ketika mana kita nak melaksanakan hal tersebut, maka kita melihat kemampuan-kemampuan yang ada pada sekeliling kita. Maka kita akan berfungsi dengan cara yang optimum dan mencapai matlamat ataupun hala tuju yang kita nak target ataupun kita sasarkan, supaya apa yang kita sasarkan itu dapat yang terbaik. Okey. Seterusnya, kita juga membincangkan dalam vision, mission, objektif ini, kita juga membincangkan tentang deskripsi tugas. Apa yang dikatakan deskripsi tugas ini? Iaitu tujuan pengujian suatu jawatan dengan mengambil kira komponen accountability, dimensi dan kompetensi yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dalam organisasi tersebut. Maknanya ada tujuan-tujuan tertentu kenapa tugas itu diperlukan berdasarkan kompetensi yang diletakkan pada dasar pada sebuah jabatan itu sendiri. Contohnya pengarah, maka dia diletakkan apa weightage yang diletakkan pada jawatan pengarah dan seterusnya jawatan-jawatan yang bawah lagi. Kemudian yang disebut sebagai spesifikasi tugas. Ini dikatakan job spec atau paling biasanya disebut sebagai job spec. Penyenaran kelayakan, kemahiran dan kebolehan penyandang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan cekap. Maknanya ada kriteria khusus, spek khusus dilihat dari si aspek kelayakannya. Contohnya bidang PK apa, degree apa contohnya. Kemahiran dia apa? Hala tuju kemahiran dia apa? Dan kebolehan penyandang, maknanya capability yang menyandang jawatan tersebut, maka kalau dia layak dalam bidang tersebut, maka dia dapat melaksanakan tugas dengan cekap. Dan yang terakhir sekali yang disebut sebagai carta organisasi, iaitu satu bentuk grafik yang menunjukkan suatu susunan kedudukan, tempat atau posisi individu dalam sebuah organisasi itu. Jadi ia dalam bentuk contohnya piramid, contohnya daripada jawatan pengarah yang atas hinggalah kepada jawatan yang terakhir sekali. Okey, saya rasa cukup ini saja dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ini pada pertemuan yang akan datang. Hai kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.